Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa pada jasad terdapat seketul daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, jika ia buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa pada jasad terdapat seketul daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, jika ia buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Riwayat Bukhari. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini biasa didengar dan selalu dibaca, namun pengertian mengenainya belum benar-benar sebati dalam diri. Menyedari hakikat itu, manusia punya hati, tetapi tidak menggunakan hati untuk memahami. Kecerdikan dan kebijaksanaan tidak hanya terletak pada akal, tetapi juga pada hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, iaitu ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Pandangan mata hati lebih telus. Fitrahnya kita melihat dengan mata, tetapi jangan disangkal fungsi hati kerana pandangan mata hati lebih telus. Melihat haiwan dengan mata kasar akan terpandang haiwan, gunung ganang serta tumbuhan. Sedangkan jika dilihat alam dengan mata hati akan nampak fungsi alam serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bahawa sedia Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa sentiasa bertasbih kepadanya sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi serta burung yang terbang berbaris di angkasa. Masing-masing sedia mengetahui menurut keadaan semula jadinya akan cara mengerjakan ibadahnya kepada Allah dan memujinya, dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Surah An-Nur ayat 41. Bebaskan hati daripada cengkaman yang menjauhkan diri daripada sifat hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meletakkan keyakinan pada ilahi. Menerusi keyakinan akan meresap dalam jiwa kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat perbezaan jika hanya tahu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding miliki rasa yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Islam cukup sekadar percaya, namun bagi memastikan percaya itu memberi kesan dalam kehidupan perlu kepada iman yang berada pada tahap yakin. Hasil daripada keimanan serta kepercayaan pada tahap yakin akan menghalang seseorang daripada melakukan kejahatan maupun kemaksiatan. Seseorang itu bukan sekadar tahu Allah Maha melihat, tetapi tahu, yakin dan rasa yang Allah Maha melihat. Perumpamaan seorang penembac tepat, walaupun telah ditunjukkan sijil atau pengiktirafan bahawa beliau seorang yang berkemahiran, tetapi kita tetap tidak yakin untuk membiarkan beliau menembak sebiji epal yang diletakkan di atas kepala kita. Kita hanya tahu dia memiliki kemahiran, tetapi tidak yakin sepenuhnya. Begitu jugalah jika kepercayaan tidak disertai keyakinan, maka ia tidak akan memberi kesan untuk melakukan maupun meninggalkan sesuatu perkara. Selain itu, kita perlu memerdekakan hati daripada syirik. Zaman sekarang, walaupun teknologi maju, tetapi akidah masih lagi ketinggalan zaman. Dalam dunia serba moden ini, ada juga yang menjadikan duit dan majikan sebagai Tuhan. Kepercayaan ini wajib dibersihkan daripada bersawang dalam hati yang akhirnya akan merosakkan diri. Seterusnya, memerdekakan hati daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Mulakan dengan pengosongan jiwa daripada sebarang kekotoran hati seperti membersihkan bekas kosong sebelum memasukkan air baharu ke dalamnya supaya terjamin kebersihannya. Kesimpulannya, hati yang hidup ialah hati yang sentiasa bersih dan suci daripada titik noda dan dosa. Hati perlu dididik dengan sifat mahmudah seperti ikhlas, rendah diri dan zuhud agar ia tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan zikrullah dapat merawat hati agar dijauhi penyakit keras hati.